Dan sekali saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat saya hadir memenuhi jemputan Yayasan Al-Muhammadiyah yang sangat barakah ini, dan mudah-mudahan perjumpaan pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dirahmati olehnya. Tujuan kita bertemu ini adalah untuk kita mengenal Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, untuk kita cinta pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang itu taat kalau dia tidak cinta. Tidak mungkin orang itu cinta kalau dia tidak kenal. Tidak mungkin dia kenal kalau tidak ada ilmu. Maka ilmu membuahkan kenal. Kenal akan membawa kepada cinta. Bila dia cinta, baru orang itu taat. Lau kana hubbuka in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau benar cintamu pada seseorang yang kau cintai, pasti kamu akan taat pada dia. Kerana orang yang kenal dengan orang yang cinta kepada orang yang dia cintai, maka dia nanti akan taat. Buat apa yang orang yang dia cinta itu buat, dan tinggal apa yang orang itu tinggalkan. Bersempena dengan bulan Rabiul Anwar, bulan Rabiul Awal, maka malam ini kita bicarakan satu perbahasan daripada perbahasan besar dalam perkara yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Malam ini sesuai dengan tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda yang menempati kawasan ini, maka saya nak bawa tajuk yang biasa sesuai dengan ayah dan saya, bonda saya di sini, iaitu wasiat, tunjuk ajar, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan amalan, supaya kita dapat amal. Dan amalan ini mudah-mudahan kita istiqamah, dan mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Nikmat Allah itu banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak menghitung nikmat Allah, itu tidak mungkin kamu akan dapat menghitungnya. Kemuncak kepada nikmat-nikmat ini adalah kalau Allah kurniakan saya, tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda sekalian, dengan husnul khatimah. Sebab itu kita selalu doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tutupkanlah hidup kami dengan pengakhiran yang baik. Pengakhiran yang baik itu pelbagai. Mungkinkah sebelum meninggal dapat mengucap la ilaha illallah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang di akhir hidupnya sempat dia ucap la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum.
Mungkin dia meninggal ketika dia buat taat. Contoh, meninggal dalam solat. Solat itu taat. Meninggal dalam belajar. Belajar itu taat. Meninggal ketika baca Quran. Baca Quran itu taat. Ataupun baru sebentar dia bagi makan kucing umpamanya. Bagi makan kucing itu taat. Ataupun dia siram pokok bunga dengan niat untuk ihsan, berbuat baik dengan makhluk yang bernyawa dan tak bernyawa. Itu juga adalah taat. Mungkin baru sekejap dia duduk dalam majlis ilmu, meninggal lepas itu juga taat. Nah, itu semuanya termasuk di dalam husnul khatimah. Min tamamin ni'mah al-mautu 'ala al-husnil khatimah. Termasuk di dalam kesempurnaan nikmat. Nikmat Allah sangat banyak, tapi penutupnya, kesempurnaannya meninggal seseorang itu dalam husnil khatimah. Kita nak begitu. Kita nak begitu. Sebab ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya suka sangat bila saya dijemput oleh Tuan Haji untuk hadir kat sini. Saya usaha juga untuk hadir. Walaupun jauhnya boleh tahan. Dan masa sebenarnya agak pack, sebenarnya agak pack juga. Tapi bila saya dapat jemputan di sini, saya terbayang depan saya nanti adalah orang-orang yang sebaya dengan ayah saya almarhum. Ayah saya dah meninggal COVID baru ni. Umur 79 tahun, 80 tahun lah. Dan almarhumah mak saya dah meninggal lebih awal. Umur sekitar hampir 60 lebih lah. Karena bila saya dapat jemputan di sini, saya terbayang-bayang nanti wajah-wajah yang akan saya tengok adalah wajah-wajah seperti mak saya dan ayah saya. Ternyata betul. Masya Allah. Sebab wajah-wajah ini wajah-wajah yang sudah menjalani kehidupan, berit-jurit dalam menjalani kehidupan, membesar anak, demikian kalau yang ada cucu, sudah sepati kesusahan itu dialami, cabaran, pengorbanan dalam kehidupan. Inilah wajah-wajah yang melalui liku-liku kehidupan dengan kesabaran, keikhlasan. Kata orang, nak jaga 10 orang anak, insya-Allah mudah. Tapi 10 orang anak belum tentu dapat jaga ayah dan ibu. Mudah-mudahan kita mendapat anak-anak yang baik-baik, yang soleh-soleh. Di sini tuan-tuan, puan-puan sudah meletakkan diri, bersedia untuk menjalani hari-hari yang berbakti. Dan itu satu yang baik, dalam rangka kita supaya dapat husnul khatimah tadi itu. Karena di kawasan ini kita tidak sibuk dengan benda-benda dunia dah. Dengan hiburan di luar sana tu, dengan pemandangan yang tak bawa pada akhirat, memasyghulkan, menyibukkan hati. Di sini saya tengok rumah-rumah tadi, Masya Allah, selesa. Itu untuk memberi peluang untuk kita selesa beribadat juga. Mungkin dahulu kita mungkin agak sibuk dengan urusan pejabat, urusan kerja, bisnes dan sebagainya. Sekarang sudah ada keseriusan
untuk menjalani jalan akhirat. Bukan bermakna ini perlu kita ubah juga persepsi masyarakat. Contoh, kalau orang tua tempatkan di tempat yang tertentu, bukan bermakna anak-anak tu tak bertanggungjawab. Tidak, nah. InsyaAllah anak-anak tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bunda semua bagus-bagus. Nah, cuma mereka itu akor dengan pilihan ayah dan bunda sekalian. Nah, bukan kerana sebab-sebab yang tadi itu, tidak. Sebab anak-anak kita semua bagus. Cuma ini pilihan ayahanda, pilihan bonda sekalian untuk lebih serius berjalan pada akhirat. Dalam pada itu, adik-adik, orang-orang muda, jangan terlalu rasa selesa sebab kita belum lagi menjalani ilmu ataupun umur di usia senja sebegini. Tidak. Sebab berapa ramai orang yang dipanggil Allah dahulu, muda, sebelum orang tua. Orang yang sihat, bugar, meninggal dahulu sebelum orang yang sakit dan terlantar di hospital. Orang yang kaya raya, selesa, meninggal dulu daripada orang yang miskin, mungkin tidak punya harta. Sebab yang namanya kematian itu, kalau hadir, akan datang. Likulli atin qariba. Setiap yang hadir, datang, itu dekat. Itu namanya kematian. Man 'asha mata, wa man mata fata. Siapa yang hidup pasti akan meninggal. Siapa yang meninggal dikuburkan, nanti rebut dalam kuburnya itu, kecuali orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu yang baik. Apa dia? Mempersiapkan diri untuk ke jalan akhirat. Nah, itu maksudnya kita lebih bersedia dengan tempat yang sebegini, selesanya alhamdulillah. Program-program di sini dipanggil apa? Musalla ni nah. Musalla pun dekat kat sini. Ada kuliah-kuliah, ceramah-ceramah, adik-adik yang baca Quran, itu menambahkan keberkatan di sini. Maka seperti ais. Ais kalau letak dekat freezer, dia beku. Kalau letak di luar, dia akan cair. Begitulah. Kita kena hidup dalam suasana. Itulah. Ini suasana jauh daripada tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang melarang. Karena itu saya suka sangat. Saya suka sangat kalau ayah dan bonda memilih sebegini. Nah, ini bukan tak ada kena-mengena dengan perkara-perkara negatif pada anak-anak, tidak. Ini saya yakin ayah dan bonda ada kat sini memang pilihan untuk bersedia ke situ. Alhamdulillah. Ketika Sayyidina Fudail ibn Iyad, ada seorang tabi'in. Beliau dulu penyamun. Sayyidina Fudail ibn Iyad dulu penyamun. Di Iraq, siapa tak kenal dengan Fudail ibn Iyad? Kalau ada kafilah perdagangan, kafilah yang maksud 3 ekor unta yang bawa barang-barang perdagangan, 3 ekor ke atas baru nama kafilah. Lalu mereka akan kata, jangan lalu kawasan ini, kawasan itu, sebab kawasan itu kawasan Fudail. Fudail ini ketika belum bertaubat, kekuatan beliau 10 orang lelaki yang gagah perkasa. Dia boleh kalahkan. Kalau beliau pergi, akan adalah orang yang cedera. Demikian barang-barang perdagangan disambut olehnya Fudail bin Iyad. Akhirnya beliau bertaubat kembali pada Allah. Ceritanya panjang. Setelah itu beliau menjadi seorang yang sangat baik Islamnya. Malah beliau salah seorang wali Allah. Tidak ada kitab-kitab tasawuf melainkan adalah nama Sayyidina Fudail ibn Iyad. Mesti ada nama beliau. Sekali beliau tengok seorang pakcik. Ya wahai pakcik, kam akhadata min umri? Berapa dah umur pakcik sekarang?
Sittuna sanah, 60 tahun. Lalu kata beliau, laqad salakta ila Allah sittina sanah fa khashitu an tablugh. Hal arafta dhalik? Pak Cik telah gunakan 60 tahun umur berjalan kepada Allah. Saya bimbang Pak Cik akan sampai. Maksud sampai umur. Sampai umur tu apa? Meninggal. Hal arafta dhalik? Pak Cik tahukah? Araft? Ya, saya tahu. Kata Sayyidina Fudail, wa idza arafta annaka salakta ila Allah fa anta mawqufun. Kalau Pak Cik tahu, kata Pak Cik berjalan kepada Allah, yang adatnya orang yang berjalan pasti akan berhenti, maksud pasti akan mati. Araf tu saya tahu dengan selambalah, dengan tak ada rasa takut. Saya tahu. Wa idza arafta annaka mawqufun fa anta mas'ulun. Kalau Pak Cik tahu, kata Pak Cik akan berhenti atas nama kematian, Pak Cik nanti akan ditanya. Akan ditanya apa yang dibuat dahulu. Araftu? Ya, saya tahu. Wa idza arafta annaka mas'ulun fatu'id li su'ali jawabah. Kalau Pak Cik tahu, yang kata Pak Cik akan ditanya apa yang dibuat di dunia nanti lepas kematian, Pak Cik kena bersedia dengan jawapannya. Tang ni dia mula memikir. Oh, betul juga dah. Kita hidup mesti mati. Bila mati nanti akan ditanya. Tak apa. Tapi bila ditanya, mau tak mau, kita kena jawab. Tu dia. Tentu dia rasa fikir, saya ni selama 60 tahun banyak taatkah, banyak maksiat? Banyak ingat Allah kah, banyak ghaflah? Banyak buat benda manfaatkah, banyak buat benda lara? Dia duk fikir. Kesimpulan dia, banyak buat benda maksiat, banyak tak ingat Allah, banyak lara, banyak lupa Allah. Tiba-tiba dia menangis. Macam budak-budak dia menangis, mengenangkan 60 tahun tolak 12 tahun balik lah. Banyak benda hak tak betul dia buat. Akhirnya dia menangis. Tadi rasa tahu, ya saya tahu, ya saya tahu. Ada selamba ya. Mai tang ni dia rasa banyak menyesal. Lalu dia menangis. Lalu dia tanya pada Fudail, ya Fudail, ainal mafar? Wahai Fudail, dia menyesal dah. Lagu mana? Nak keluar daripada semua ni lagu mana? Kata Sayyidina Fudail, satu saja. I'mal ma baqiya yughfar laka ma madha. Wahai Pak Cik, beramal dengan umur yang ada, yang berbaki ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa yang dahulu-dahulu itu. Baru dia senang hati. Maksud apa? Umur yang ada ini jangan sia-siakan. Beramai sungguh-sungguh. Nah, itulah antara sebab malam ini saya nak bawa satu tajuk yang ada kaitan dengan kitab ini. Barakallahu fikum. Kitab ini 40 hadis, bacaan ringan besar ganjaran, supaya saya dan semua kita dapat amal terus. Buku ni cerita apa bacaan yang mudah tapi besar ganjaran. Itulah, dan ini juga adalah semuanya datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tolong diingat dahulu, saya walaupun umur sebegini 40-an, lebih-lebih lagi yang di senja umurnya, ulama pesan 4 waktu ini jangan sia-siakan. Hatta kepada orang yang bertaubat, 4 ini waktu ini jangan tinggalkan. Kita akan dulu saja, kita sambung. Mak di kelas ini tahu. Dek, nak dapat dia ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا الله أشهد أن الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى إنك لا تضل. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama pesan untuk kita yang berada sekarang, lebih-lebih lagi orang yang mungkin dia zaman dulu mungkin dia sibuk dengan dunianya, kemudian sudah kembali untuk masanya banyak dalam perkara agama. Jangan tinggal 4 waktu ini. Sama-sama ingat ya. 1,
Maghrib sampai Isya. 2 malam sampai subuh, terutama sekali 1/3 malam yang akhir sampai subuh. 3 subuh sampai waktu syuruk. 4 asar sampai maghrib. Jangan sia-siakan 4 waktu ini. 1 maghrib sampai Isya. 2 malam sampai subuh, terutama sekali 1/3 malam yang akhir. Yang ketiga, subuh sampai syuruk. Yang keempat, asar sampai maghrib. Kenapa? Kenapa tu? Itu kemudian nanti kita akan cerita, tapi saya akan bagi sedikit supaya nanti tahu sebab apa. Sebab waktu-waktu ini ada amalan-amalan yang kalau dibuat pahalanya sangat besar. Boleh mudah-mudahan menampung yang dulu-dulu tu kita tinggalkan ataupun tak buat kerana sibuk bekerja dan sebagainya. Jadi 4 waktu ini sangat barakah. Kalau kita buat amalan sangat besar ganjarannya. Yang pertama tadi maghrib sampai Isya. Kenapa? Di antara maghrib dengan Isya ada satu solat sunat. Namanya solat sunat awwabi. Solat sunat awwabi. Solat ini paling kurang 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Tapi kalau kita buat 6 rakaat itu memadai. Pahalanya man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin. Siapa yang solat sunat 6 rakaat selepas maghrib tatawu'an ghaira faridah. Solat ini solat sunat, bukan solat wajib. Lepas maghrib nak ke Isya. La yatakallamu fima bainahunna bisu. Ketika dia solat 6 rakaat tadi, dia tidak selangi dengan kata-kata yang tak elok, tak bagus. Kalau dia solat itu, pahalanya udilna lahu bihinna ibadatan fintai 10 sanah. Kalau dia buat 6 rakaat itu, maka itu seperti dia mengerjakan ibadah 12 tahun. Nah itu. Itulah namanya solat sunat awwabi. Tapi solat sunat itu mesti dipelajari. Ada cara mendirikannya. Malam ni bukan nak syarahkan yang itu. Nanti tanya dengan ustaz-ustaz nanti. Nah, solat sunat apa tadi? Awwabi. Awwabin berasal dari perkataan awwab, orang yang kembali, orang yang ingat Allah di ketika orang lain tak ingat Allah. Itu namanya awwabi. Kalau waktu malam, solat ini namanya awwabin. Kalau waktu siang, solat awwabin juga, tapi namanya solat sunat duha. Nama aja beza. Sebab waktu duha orang sibuk, tapi ada orang yang mengerjakan solat, maksudnya ingat Allah. Nah, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan, sayang. Kalau saya ada masa, saya ajar solat tu kat sini. Kalau tidak, nanti boleh tanya dengan asatidzah. Nah, saya tak tahu buku di luar tu ada tak 20 solat sunat seharian. Kalau ada, Mak Zahid tolong membawa satu. Mak Zahid nak abang. Kalau ada. Baik. Yang kedua tadi apa? Waktu malam sampai subuh. Itu pun solat tahajud dan sebagainya. Nah, banyak solat kat situ. Nah, kalau sempat saya beritahu. Kalau tak sempat lah, memang tak sempat. Yang ketiga, subuh sampai syuruk. Ada satu solat lepas syuruk itu 16 atau 17 minit, paling bagus 17 minit lepas syuruk. Solat itu namanya solat sunat isyraq.
Alhamdulillah, Masya Allah. Solat yang saya sebut ni ada dalam solat awabin, solat waktu malam tadi tu, tahajud ke, tasbih ke, hajat ke, istikharah ke, witir ke, ada dalam ni semua. Dan yang ketiga tadi, waktu antara subuh dengan syuruk, ada satu solat, namanya solat sunat isyraq. Jangan tinggalkan. Cara mengerjakannya juga ada dalam kitab ini. Man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada, lalu dia duduk tempat dia solat, atau dia duduk di tempat dia mendirikan solat, sama ada duduk di tikar solat atau duduk di tempat dia solat. Macam tadi kan kita solat kat sini dengan ceramah ni, kan dah duduk tepi-tepi ni termasuk juga. Apa dia buat? Yadhkurullah, ingat Allah, baca Quran baik, salawat baik, hizib, ratib, baca aurat, baca Quran, mengajar ataupun belajar, hatta tatlu'a asy-syams, sehingga matahari naik selepas syuruk itu 17 atau 16 minit. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia solat sunat 2 rakaat. Solat sunat isyraq tadi tu, apa pahalanya? Kanat ka'idul li hajjatin wa umratin, sama dia mendapat pahala mengerjakan satu haji dan satu umrah. Tammatin tammah, sempurna. Nah, itulah ayahanda bonda peluang buat ini. Orang yang bekerja tak boleh lah. Sebab orang yang bekerja, dulu saya pun bekerja juga, saya tahu nak kena keluar awal kalau tak jam. Nah, ini syaratnya tadi, lepas subuh tak boleh pergi ke mana-mana. Duduklah dekat musalla ni, kalau kat dalam rumah, duduk dekat rumah kat bilik masing-masing sampai matahari naik. Nah, 1 jam 20 minit daripada waktu subuh, tu waktu matahari naik lah tu. Jangan sembahyang dulu sebab berada di 2 tanduk syaitan. Maka tunggu ia naik 1 galah, 16-17 minit. Terus solat. Solat isyraq. Cara solatnya ada dalam ni. Ia mendapat seolah-olah 1 pahala haji dan 1 pahala jangan tinggal. Hari-hari dapat. Ayahanda bonda hari-hari dapat. Belajar nanti Ustaz kalau boleh khususkan solat-solat sebegini dengan kaum ayahanda bonda kita. Sebab ini peluang untuk kita dapat pahala yang besar dengan pekerjaan yang sedikit. Dan yang keempat, waktu asar sampai maghrib, ada juga dia punya amalan-amalan. Semua solat-solat tadi ada dalam kitab yang saya kumpulkan di sini. Baik, kita di bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Anwar, Rabiul Awwal, bersyukur pada 4 perkara jangan lupa, kata ulama. 1, kerana kita dijadikan Allah. Kalau saya tak dijadikan Allah, tak datanglah saya ke Yayasan Al-Muhammadiyah ini nak berkongsi ilmu besar pahala. Tuan-tuan, puan-puan, ayahanda bonda mendengar kuliah sebegini besar pahala. Tapi kalau Allah tak jadikan, tak mungkin. Syukur. Yang pertama. Yang kedua, kalau Allah jadikan kita lah bukan manusia, boleh tak? Boleh. Itu leluasanya Allah, terpulang pada Allah. Tapi Allah jadikan kita manusia. Syukur lagi. Kalau Allah jadikan hayawan kah, tumbuh-tumbuhan kah, batu-batu kah, pakat tak bagi kuliah lah malam ni. Jadi batu-bata datang ni dengar orang lain bagi kuliah. Dan manusia itu manusia yang beriman. Berapa ramai orang di luar sana yang bukan Islam. Alhamdulillah, kemuncak kepada syukur kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kenapa? Antaranya umat ini buat amal sedikit tapi pahala besar. Itulah tujuan saya nak kongsikan ini. Bacaan sedikit tapi pahala besar.
Ada juga amalan sedikit tapi pahala besar. Apa dia amalan sedikit pahala besar? Macam tadi, solat sunat awabin, apa besar pahalanya? Solat sunat isyraq, apa besar pahalanya? Ni bacaan ni lagi mudah, tak payah nak bergerak, baca mulut saja. Nah, kecuali mulut tu dijahit, itu tak boleh lah. Ataupun dekat zip tak boleh. Ini tuan-tuan cuba ikut saya, cuba ikut saya. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Cuba kita tengok jam, ya. Ikut sama-sama saya. Yang tadi juga, tapi jangan berhenti sekaligus, ya. Baik, 1, 2, 3. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Jam mana ni Ustaz? 7 saat sahaja. Ganjarannya apa? Ganjarannya ada dalam kitab ini. Nabi sebutkan, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Di riwayat al-Imam At-Tabrani, siapa yang minta ampun pada Allah untuk orang yang beriman lelaki, untuk orang beriman perempuan, maka Allah akan menulis pahalanya seramai orang yang beriman lelaki dengan perempuan tadi itu. Hadis ini umum, tidak disebut apakah orang yang beriman itu sejak daripada zaman Nabi Adam sampai kelak. Ramai sangatlah. Tak disebut apakah mereka masih hidup ataupun yang meninggal dunia. Ramai sangatlah. Katalah kita ambil paling ringan. Paling ringan. Tahun 2022, orang yang beriman yang masih hidup saja, yang meninggal tak payah kira. Ada kata amalan umat Nabi Muhammad. Saya pernah tanya ada seorang haji dekat Masjid Sayyidina Hamzah. Beliau kata 2.5 bilion orang Islam ada di dunia yang masih hidup, 2.5 bilion. Tadi tu, bacaan tadi tu, kalau ikut hadis tadi, buku dia tu sekali kita baca amalan sikit seramai orang Islam ada tu. Kita ambil yang paling mudah tadi berapa? 2.5 bilion. Maksud sekali kita baca tadi dapat dekat akaun pahala kita 2.5 bilion. Sekali baca tak sampai 10 saat. Kalau 2 kali baca berapa? 5 bilion. 3 kali? 4 kali? Tak sampai 1 minit. Ni kita akan cerita ni sekejap lagi ni. Itu antara amalan yang saya akan kongsikan. Kenapa? Itu yang kata amal sedikit pahala besar. Benar? Umat ini selalu dirahmati oleh Allah sebab kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi ni menjadi umat Nabi Muhammad tadi itu besar. Syukur Allah yang pilih Nabi Musa nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sabilul Idzikar wal I'tibar bima yamurru bihi al-insan min al-a'mar karangan al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, Nabi Musa nak jadi umat ini Allah tak izinkan kerana punya umat masing-masing Bani Israel. Tapi kita tak minta Allah izinkan. Bukankah untuk umat ini umat paling akhir dikeluarkan Allah paling awal masuk syurga. Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Kata malaikat Jibril hadis qudsi. Allah berfirman, aku haramkan syurga dimasuki oleh umat-umat sebelummu yang lain sehingga umat kamu dulu masuk, kitalah barulah umat lain masuk. Takkan seronok tu? Itu antara kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka. Inilah berkat kita dapat Nabi yang paling mulia, paling agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bushra lana ma'syaral Islam inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Al-Imam Al-Busiri menyebutkan suatu kegembiraan
pertolongan daripada Allah untuk umat ini tak mungkin dikalahkan. Apa? Ketika Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang paling mulia, kunna akramal umami, kita menjadi umat yang paling mulia. Baik, apa dia rahmat yang Allah bagi pada kita ini? Kita cerita sikit je malam ni, buat sedikit tetapi pahala besar. Jadi buku ini cerita tentang bacaan, bukan amalan, bukan praktikal. Ini bacaan, mulut lah. Bukan bergerak, bukan apa semua. Ini semua kita buat mulut. Sebab tu nama bacaan ringan tapi besar ganjaran. Dalam buku ni kalau saya tak sempat, apa kandungannya? Apa fadilat baca Quran, baca tahlil. Tahlil tu la ilaha illallah. Itu tahlil. Bukan buat kenduri tahlil. Kenduri tahlil itu ganjaran lain pula. Ini semata-mata la ilaha illallah. Tambah lagi kalau di sini saya tak tahu ada mengaji sifat 20 tak. Saya sarankan di sini mengaji sifat 20. Baru bila kita sebut la ilaha illallah, baru dia masuk maknanya. Uluhiyah. Apa dia? Istighna, iftiqar. Istighna 11 sifat. Iftiqar 11, 9 sifat. Gabung 20. Kalau mengaji sifat lebih bagus. Istighfar, membaca salawat, membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Membaca bacaan yang menggandakan amalan, memberi salam, menjawab azan, berdoa. Dia ada semua itu sampai saya tak cerita semua sebab kita di dalam pengajian ini sampai pukul 9 begitu yang selebihnya boleh baca buku ini nanti. Mari kita sama-sama telusuri apa amalan sedikit dalam bentuk bacaan tadi itu. Mudah, besar ganjaran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Apa dia? Iqra'ul Quran. Ini Nabi yang suruh. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya ia Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembaca. Ayahanda bonda yang saya kasihi, jangan segan belajar Al-Quran. Saya sampai sekarang belajar Quran. Dulu saya di UIA, kalau baca Quran, kalau tahap biasa kira bolehlah. Tapi kami talaqi dengan Dr. Al-Jilani, ingat lagi saya, orang Jazair, orang Algeria. Duduk kat tiang macam tu, kami beliau suruh baca surah Amma Yatasa'alu, surah An-Naba. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Amma Yatasa'alun. Dia kata, la. La lagi, wala dah sedap dah tu. La lagi, la. Kita pun ulang balik Amma yatasa'alun. La lagi. Sebab dia tak nak ada bunyi macam imalah. Macam imalah tu dia muyul bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Dia tak nak bunyi dia nak bunyi sebab dia kata alif fathah kasrah dhammah dia kena jelas maksudnya bahasa baku. Dia nak gitu. Ulanglah kami dengan kawan-kawan. Dia nak baca amma yatasaalun anin naba'il azim. Dia tak nak bunyi dia tak nak. Walau kita baca kira kemah dah pun ditegur lagi. Jangan malu. Itu namanya talaqi. Di sini pun begitu. Walaupun mungkin kita dah ada cucu, contoh, seganlah nanti anak-anak yang ajar, jangan risau. Sebab ini jadi saham akhirat kita. Belajar.
supaya nanti kita baca Quran dengan betul. Nah, takut kalau tak baca Quran dengan betul, takut salah baca, mengubah makna, batal Fatihah itu. Kalau tak diulangi, batal solat. Tapi kalau dah belajar, salah juga nak buat macam mana? Ma'fu, diampunkan Allah. Saya daripada Kuching, orang kampung kami ada yang baca tak dapat sebut Allah dengan tepat, lafzul jalalah, tapi bunyinya Allah, bukan Allah tapi Allah. Allahu Akbar. Itu kalau tengok tu Masya Allah, banyak lari. Tapi dah lidah dia 20 tahun, 30 tahun macam tu, dimaafkan. Tetapi yang penting, mak ibu ayah semua kena talaqi dia. Kena dengar, kena pendengarkan bacaan di depan ustaz-ustazah. Kalau dah keras juga, nak buat macam mana? Allah ampunkan. Sah. Tapi syarat adalah mengaji. Ya, ini siapa yang selalu baca Quran, maka dia nanti hari kiamat jadi syafaat kepada yang bacanya. Syafaatnya begini untuk lebih mudah faham. Contoh, ketika saya kuliah sebegini, saya tengok ada beberapa orang di luar pintu tu. Saya pun tanya dengan pihak pengajar, siapa 3 orang tu Haji? Tak tahu Ustaz, tapi malam ni special. Contoh ni, siapa mengaji dengan Ustaz malam ni kena bayar RM50 setiap seorang. Contoh. Jadi 3 orang tu tak bayar, jadi tak dibenarkan masuklah. Saya pun bagi tahu, Haji, saya kenal 3 orang tu, Ji. Selalu dia ikut dekat mana saya mengajar, adalah 3 orang. Nah, boleh tak Haji izinkan dia masuk? Agak-agak pengajar akan bagi izin ataupun tak? Akan bagi, sebab itu special request. Siapa yang minta tu? Kalau tak, saya balik PJ sekarang. Sebab permintaan saya tidak dipenuhi. Saya syafaatkan mereka tanpa mereka bayar. Penuh pula tu contoh, dan saya persilakan 3 orang depan dia sekali. Agak-agak pengajar akan halang tak? Takkan, itu namanya syafaat. Syafaat ini kadang-kadang dia break the rules and regulations. Dia tak ikut. Tapi kenalah orang itu ada dalam hati penceramah tadi tu, orang tadi tu sama juga. Al-Quran jadikan dia sahabat. Sebab itu diguna perkataan li ashabi. Suhbah ni, adik-adik kita ramai dekat sini, kawan. Tapi bukan semua kawan qarib. Kawan qarib maksudnya dekat. Bukan semua sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati mungkin beberapa. Semua insya-Allah baik semua. Tapi yang rapat betul, yang kita boleh kongsi pengalaman, boleh kongsi rahsia, tu maksudnya kita selalu. Maksud sama juga. Quran kena selalu dibaca. Tu baru jadi sahabat. Apa kebaikannya? Nanti di hari kiamat dia datang bagi syafaat pada kita. Tak mahu kita mau bagi syafaat? Baca banyak-banyak. Apa ganjaran baca Al-Quran? Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan pahala yang lain pula. La aqulu alif lam mim. Aku tak katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alif lam mim satu huruf, tak. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf dapat 10 pahala. Lam satu huruf 10 pahala. Mim satu huruf 10 pahala. Tak ada lah kita dengar orang baca Quran lepas bismillah alif lam sadaqallahul azim. Itu teruk sangat, malas gitu. Paling kurang kita baca selembar beberapa ayat. Ini satu alif lam mim dah dapat 30. Itu di luar Ramadan. Dalam bulan Ramadan
digandakan lagi pahala. Sebab Ramadan tu semua special, semua digandakan Allah. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Dalam bulan Ramadan, siapa buat yang sunat, Allah gandakan jadi seperti satu wajib. Wa man adda fihi bi fariidatin kana kaman adda sadaina fariidatan fi ma siwa. Siapa buat yang wajib solat zuhur bulan Ramadan, sama dengan 70 zuhur. Kenapa? Surah Fatihah ada berapa huruf? Pernah kira kah? Tak apa, saya tolong kira. 139 huruf, ada ulama kata 142 huruf. Hadis kata tadi satu huruf berapa pahala mengaji? Pak Haji? 10. Darab 10. Pak Haji tera ni bab matematik ni berapa semua? Campur kosong lah. 1390 atau 1420. Itu untuk suratul Fatihah. Tadi kita dah baca surah Fatihah tak? Janganlah jawab tidak. Kalau tak, sembahyang maghrib bagi semula. Batal. Maghrib tadi berapa rakaat? 3 rakaat. Kan tadi qabliyah berapa tu? Ba'diyah tadi berapa tu? Yang buat awabin tadi berapa tu? Sedap tak sedap ni? Walaupun mungkin, baru malam ni lah Ustaz saya tahu. Ya, walaupun baru tahu hadis ni malam ni, hak mula-mula dulu balik, dah dapat pahala lagu. Memang dah ada dalam akaun. Sebab itu tak pelik. Para sahabat kerana faham hadis, banyak lagi hadis. Saya nak bawa cerita dulu. Sayyidina Uthman, satu rakaat maksud satu solat, khatam 30 juzuk Quran. 30 juzuk Quran. Sebab beliau memang hafil. Sayyidina Tamim Ad-Dari sama. Satu solat, contoh maghrib, khatam 30 juzuk. Subuh 30 juzuk. Qil dikatakan seminggu 7 hari khatam 30 juzuk. Sayyidina Ubay bin Ka'ab 8 hari khatam 30 juzuk. Imam Al-Hasanul Basri, dia ada dua, satu Basrah, satu lagi Busrah. Basrah dekat Iraq, kalau Busrah dekat Syria. Ini Basrah. Imam Al-Hasan ini terkenal seluruh Basrah, sebab itu dipanggil Imam Al-Hasanul Basri. 10 hari khatam. Kalau sebulan berapa kali khatam? 3 kali khatam. Imam Abu Hanifah An-Nu'man, satu solat khatam. Al-Imam Al-Muwafiq mengatakan ketika beliau sudah sibuk menjawab hukum hakam, maka beliau ambil masa 3 hari khatam Al-Quran. Di dalam kitab Al-Khairatul Hisan fi Manaqib Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, di akhir hayat Imam Hanafi, ada orang datang kat rumah, ambil beliau masuk dalam penjara. Beliau warning, kamu boleh pijak di mana-mana pun dalam rumah saya, tapi jangan pijak kawasan ini. Sebab di sini saya sudah khatam 7,000 kali Al-Quran. 7,000 kali ini daripada Fatihah sampai ke An-Nas. Fatihah ke An-Nas ada berapa surah? 100? Ni makjahnya. Daripada Fatihah sampai An-Nas. Bukan Fatihah dan An-Nas. Dua ya. Al-Fatihah until, bukan end. Suratul Fatihah up to Suratul Nas. Bukan Suratul Fatihah end Suratul Nas. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal, anak beliau Imam Abdullah, mengatakan seminggu khatam di luar solat. Imam Syafi'i ada kat sini, tak diletak. Imam Syafi'i khatam Quran setiap hari sekali khatam. Setiap hari. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau di bulan Ramadan khatam 60 kali khatam. Siang 30 juzuk, malam 30 juzuk. Selain daripada solat. Dalam solat tarawih baca lain pula. Masya Allah. Agak-agak boleh kita buat. Ke biru muka kita. Kenapa? Sebab ini perlukan mujahadah pun begitu.
ma la yudraku julluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak boleh dibuat semua, jangan tinggal semua. Nanti sebelum nak habis kuliah ni, saya akan sarankan berdasarkan hadis, kalau dah tak boleh satu juzuk, takut demam-demam nanti kita baca yang ringan-ringan. Tapi pahalanya insya-Allah pahala, tapi dari segi bacaannya sudah tentu tidak. Tolong diingat dulu. 3 surah jangan tinggal setiap hari. Tolong ingat dulu ya. Kita akan sampai ni. Akan sampai hadis itu. 1 surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, sampai habis. Baca 2 kali. Diingat tadi Mak Ajah surah Az-Zalzalah berapa kali? 2 kali. Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Baca 4 kali. Boleh? Berapa kali tadi? 40. 4, jangan banyak sangat. Nak baca banyak boleh, tapi selesaikan dulu 4. Dan surah Al-Ikhlas baca 3 kali. Surah Al-Ikhlas berapa kali? InsyaAllah. Itu seumpama membaca seluruh Quran. Seumpama. Tapi tak boleh lawan orang baca banyak. Hadis sebut begitu, nanti kita jumpa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu nisfal Quran, yang disebut. Sekali baca surah Az-Zalzalah sampai akhir, itu seperti membaca 1/2 Quran. Jadi 1/2 Quran, bacalah 2 kali tadi tu, jadi 1 Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Sekali baca qul ya ayyuhal kafirun, itu menyamai 1/4 Al-Quran. Itu yang baca 4 kali. Wa qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad itu seperti membaca 1/3 Al-Quran. Itu yang baca berapa kali tadi? Paling kurang. Boleh kita ulang sekali lagi? 1 surah Az-Zal berapa kali? Paling kurang, jangan 2 saja, paling kurang. Yang kedua Al-Kafirun 4 kali. Al-Ikhlas baca sampai habis dengan kepala saja. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Ajah baca apa tu? Baca Al-Ikhlas. Kan Ustaz Mahathir dah bagi tahu, sekali baca 1/3 Quran umpamanya. Tu yang saya baca 3 kali tu. Bukan baca sampai habis. Kita dalam solat tadi baca Quran tak? Baca. Nabi sebut, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fihi 3 khalifatin idhamin siman. Nabi tanya, kamu mau tak balik ke rumah, tiba-tiba kamu lihat 3 ekor unta yang gemuk dan yang bunting. Kenapa disebut unta dalam hadis ini? Sebab zaman itu, siapa yang ada unta, maksudnya dia punyai harta yang berharga. Harta yang berharga tu kira macam kereta lah. Kereta lah. Kalau contoh, ada ustaz gembira sangat, Ajah, Haji, mau tak siapa balik ke rumah sekejap lagi dia akan jumpa 3 kereta kancil. Dan dia punya semua. Seronoklah kita. 3. Macam mana tu? Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, naam, mau kami. Sebab 3 ekor unta yang gemuk dan bunting, bermaksud berapa ekor unta kita akan dapat? 6. Sebab bunting tadi kan. Mau kami. Lalu kata Nabi SAW, فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ 3 خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ. Seseorang di antara kamu dalam solat, dia baca 3 ayat, itu lebih baik daripada 3 ekor unta yang gemuk dan yang bunting. Maksudnya berapa ekor? 6 ekor. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Saya nak tanya,
kita solat paling kurang berapa ayat kita baca? Paling kurang. Siapa baca 3 ayat dia batal solat dia. Kenapa? Sebab surah yang wajib kita baca dalam solat surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa ayat? Wahiyya sab'ul mathani. Al-Fatihah 7 ayat yang diulang-ulang. Sebab ulang-ulang kita baca setiap rakaat. Bermakna kalau 3 ayat berapa ekor unta? 6 ekor unta. Kenapa 6? Sebab bunting tadi tu. Kalau 7 ayat dah nak sebut jawapan tadi tarik balik. Kalau surah Fatihah kita buat figure macam ni bagi nampak, bagi nampak, walhal pahala lebih besar daripada tu lagi. Kalau kita baca 7 ayat, berapa? 7 ekor unta yang kalau 3 ekor, 3 ayat berapa tadi? 3 ekor unta gemuk yang bunting maksudnya 6 ekor. Kalau 4 ayat, 4 ekor unta gemuk dan bunting. Kalau surah Fatihah tadi berapa ayat? 7, berapa ekor unta? 7 ekor unta gemuk yang bunting. Bermakna 14 ekor. Maghrib tadi agak-agak berapa ekor unta Mak Jah dapat? Untuk maghrib hari ini saja. Belum yang 60 tahun dulu tu termasuk. Itu belum termasuk tu. Banyaklah pahala kita dapat. Tadi sebelum maghrib qabliyah, kemudian maghrib, kemudian ba'diyah. Nanti kita nak solat isyak siap pagi ni. Kemudian ba'diyah lagi. Malam lagi baca lagi. Itu tanpa kita kira surah. Itu Fatihah saja. Banyak tak unta yang Mak Jah dapat? Dan Bang Haji dapat? Banyak. Karena itu tidak salah kalau saya katakan di hadapan saya ini saudagar-saudagar unta. Tak salah. Walaupun baru malam ni tahu. Pahala besar. Jadi supaya kita ada semangat untuk solat sunat. Dah 7 ayat, 7 ekor unta. Bukan ekor unta. Ekor boleh cari dekat Pasaraya. Kesannya pahala. Untung tak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, saya tahu kaum ibu ayah kat sini Yasin ni main-main kat mulut dah sekarang. Berapa ayat pada Yasin? 83 kan? Berapa ekor unta tu? Masya Allah. Malam ini sampai meninggal yang belum amal, jangan tak amal ayat ini. Apa dia? Amanu rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai akhir. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Berapa minit je tu? Jangan tinggal. Bermula daripada malam ini sampai meninggal dunia. Siapa yang belum amal? Yang dah amal mudah-mudahan istiqamah. Tak sampai pun 5 minit. Semua hafal. Apa dia ganjarannya? Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah. Siapa yang baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah yang tadi tu pada satu malam. Malam dikira bila? Maghrib sampai subuh. Baca sekali je. Tak payah ulang-ulang. Sekali je. Tapi lah jangan baca tengah ceramah. Jangan baca dulu. Pukul 9 saya lagi baca. Saya duk nampak saya nak kena minta izin lagi lah. Pukul 9, 10 minit. Boleh? Kita berhenti. Maka 2 ayat tadi tu mencukupkannya, kata Nabi SAW. Apa maksud mencukupkannya ni? Kata Al-Imam Nawawi, dia
kalau malam tu dia tak solat malam qiyamul lail, pahalanya di cover oleh 2 ayat tadi tu. Masya-Allah. Kalau dia solat qiyamul lail, bertambah lagi mengaji. Jangan tinggal lagi nah. Memang tujuan saya datang kat sini, memang saya nak kongsi amalan-amalan ringan ni, biar kita buat. Nah, biar kita buat dan kongsi pada orang lain juga. Supaya kita saham akhirat kita makin banyak. Yang kedua, jadi pendinding daripada syaitan. Ini 2 ayat ini. Dan kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sama, dia seperti pahala qiyamul lail. Kalau tak qiyamul lail malam tu di cover oleh 2 ayat ini. Tapi jangan dengar ayat ni dengan hadis ni tak mau dah qiyamul lail, kena qiyamul lail jugalah. Nah, tambah lagi. Seperti membaca Al-Quran sama ada di dalam atau di luar solat, kan besar pahala tadi tu dengan 2 ayat ini. Masya-Allah. Perkara-perkara yang melibatkan akidah, kerana ayat tersebut menceritakan tentang keimanan dan amalan secara umum, selamat daripada keburukan syaitan, manusia mendapat kebaikan. 2 je. Tak lama mana, baca tak sampai 5 minit. Jangan lupa 2 ayat itu. Dan membaca 100 ayat Al-Quran setiap malam seperti pahala solat sepanjang malam. Ada 2 amalan, 2 amalan pahalanya seperti qiyamul lail. Jangan tinggal. Apa dia tadi yang pertama? 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tambah satu lagi, 100 ayat Al-Quran. Man qara'a mi'ata ayatin fi lailatin, siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, kutiba lahu qunutu lailatin, ditulis baginya pahala sepanjang malam. Kita bila dengar ni macam berat sebab 100 ayat tu berat nak baca. Ya betul. Tapi ayat hadis ini umum. Baca ayat tak disebut dalam solatkah, di luar solatkah. Bermaksud bila sudah masuk malam kita baca ayat Al-Quran, itu semua dikira termasuk dalam solat. Saya sebut tadi malam bermula daripada maghrib sampai subuh. Dalam solat, ya termasuk. Cuba kita congak biasa. Nak bagi tahu 100 ni bukan banyak sangat. Cuba boleh Ustaz buat calculator? Siapa ada calculator? Saya nak bagi tahu ini tanpa kita sedar dah dapat pun pahalanya. Memang nampak 100 ini nampak berat. Cuba tengok sama-sama. Ustaz minta tolong izin sana. Baik, qabliyah maghrib. Katalah paling kurang saya main nombor malam ini supaya apa? Supaya orang zaman moden ni dia nampak macam berat, nampak kerai, lagu mana tak tahu. Mudah sangat. Bagi kita ringan, Islam itu mudah. Satu saya guna number malam ni supaya kita senang faham. 100 ayat satu malam ni bukan payah sangat. Sebab hadis ini umum, tak disebut dalam solat kah, di luar solat kah. Maka termasuk dalam solat. Cuba tengok. Qabliyah maghrib, tadi kita solat 2 rakaat. Ustaz katalah kita baca Fatihah sahaja. Berapa rakaat? 14. Seperti 14 Baik. Kita solat maghrib tadi berapa rakaat? 3. 1 rakaat baca berapa ayat? Kita saja untuk makmum saja. 7 kan? 7 darab 3 berapa? Ustaz tambah 21. Lepas tadi kita kan solat ba'diyah. Ba'diyah tadi paling kurang 2 rakaat. Jadi berapa? 14. Isyak berapa rakaat? Isyak 4 rakaat. Baik. Qabliyah isyak dah belum tadi? Belum. Sudah. Qabliyah isyak sudah? Sudah? Belum? Qabliyah sudah? Kosong balik Ustaz? Semula balik. Semulanya sama-sama. Qabliyah maghrib 14, sudah maghrib 21, ba'diyah maghrib 14. Qabliyah isyak 14. Mungkin tak sempatlah kita nak isyak ni kan, tak mengapa. Kira juga Ustaz 14, isyak 28. Dah ba'diyah isyak katalah kita letih 2, paling bagus 4 ya. Ambillah 2 berapa? 14. Kemudian surah ni tak pernah kita tinggal setiap malam. Surah apa? Tabarak berapa?
30. Mari kita tengok berapa dah jumlah ni. 135. Tak ada apa. Tadi duk berkerut dari 100. Allah, lagu mana nak habis dah dah. 135 bonus lagi lebih. Tuan-tuan, dapat tak pahala ni? Dapat. Untung tak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sangat untung. Baik. Surah Al-Fatihah itu surah paling afdal dalam Al-Quran. Jangan tinggalkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada lah di kalangan kita tak baca surah ini. Nah, cuma kita tak tahu ganjaran saja. Ni surah paling afdal dalam Al-Quran. Alhamdulillah kita tak tinggalkan. Ada amalan-amalan lain berapa jumlah itu saya tak sebut sebab kita dah berguna. Surah Al-Mulk tak pernah kita tinggal. Surah ini memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Saya tak baca hadisnya sebab masa kita dah singkat. Saya beberapa slide nak habis lagi. Jangan tinggal surah Al-Mulk. Jangan tinggal. Mengantuk macam mana pun baca. Mengantuk macam mana pun. Kalau kita tak hafal, jangan risau. Buka YouTube. Cari orang yang boleh baca dengan bagus. Kita baca sekali. Sebab kita tak hafal, kita ingat-ingat lupa. Kita hafal tapi ingat-ingat bagus daripada lupa-lupa ingat. Ingat-ingat lupa. Baca. Tabarakalladzi. Baca. Jangan tak baca. Ia apa ni? Mana'ahullahu biha min adabil qabri. Allah akan menghalangnya daripada azab kubur. Ini mahal. Azab kubur dihalang oleh surah Al-Mulk. Jangan tinggal. Tuan-tuan dah baca saya tahu. Kalau saya tebuk mana-mana ayat ni, ayah ibu boleh jawab. Tapi malam ni nak bagi semangat lagi. Ini hadisnya. Memang hadis ini hadis yang kuat disebut dalam banyak kitab. Surah tadi tu jangan lupa. Az-Zalzalah berapa kali tadi Mak Jah? 2. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, at least paling kurang. Jangan 2 tu saja, paling kurang. Kalau malas-malas sangat jangan tinggal. Kita Az-Zalzalah 2 kali, Al-Kafirun 4 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Baca tahlil. Alhamdulillah, saya senang juga hati hari ini sebab saya suka Al-Fadhil Ustaz Imam kita, Ustaz mudah-mudahan istiqamah. Apa yang Ustaz buat tadi tepat. Saya terbayang kalau Syekh Nuruddin datang kat sini dan bermakmumkan Ustaz tadi, beliau akan puji. Kenapa? Jangan tinggal sunnah ini. Subuh dengan maghrib. Lepas salam, kaki jangan dirongkaikan. Sakit macam mana pun jangan. Hatta ma'ajah kalau duduk atas kerusi begini, jangan ditukar lagi. Stay macam tu. Sampailah macam Ustaz tadi buat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in 10 kali. Macam ni duduknya. Ini namanya duduk tawarruk. Tapi ada juga orang yang kaki ni tak boleh nak ditegak, dilepaskan. Boleh. Asalkan jangan diubah kaki tu. Yang di atas kerusi pun jangan diubah juga. Habis 10 kali nak duduk bersila boleh, nak duduk biasa pun boleh. Tadi pun saya suka juga sebab lepas tu Ustaz baca Allahumma ajirna minan nar. Boleh. Allahumma ajirni minan nar. Dalam keadaan duduk macam ni boleh. Ataupun selepas 10 kali begini boleh. Tolong diingat. Tolong diingat. Bila solatnya subuh dan maghrib, adik-adik tolong ingat ni. Sampai bila-bila jangan diurungkaikan, jangan diubah. Untuk asar, untuk zuhur, untuk isyak tak apa. 3 kali dah boleh rungkai, tak apa dah. Tapi subuh dengan maghrib jangan ubah. Boleh nak? Mudah-mudahan Ustaz istiqamah begitu. Di sini pun biasa juga. Solat apa tadi? Subuh dan selepas salam dengan rongkaikan kaki. Katalah kita tadi sakit lalu berlujur, teruskan berlujur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Sebab kita jarang jumpa, boleh saya minta tolong seorang adik untuk demo depan ni. Cuba seorang. Cuba.
Muaz. Baik. Muaz duduk sini. Boleh? Duduk saja. Duduk dan duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Duduk macam ni Muaz. Duduk tahiyat akhir. Cuba tengok Muaz dulu. Saya baca. Takut tadi Ustaz buat. Tepat dah. Tapi mungkin tuan-tuan tak dapat tengok. Cuba tengok adik Muaz kita. Omar. Ada Kak Ajah di belakang tu, nampak tak? Adik bagi ruang Mak Ajah. Nampak? Kat sini sikit. Dekat sini sikit entah. Baik, Muaz bagi salam ya. Ustaz bagi salam. Umar bagi salam sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Usap muka. Allahumma dhhab anil hamma wal hazan wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Jangan rongkai kaki. Ustaz tak sempat tengok, betul tak kaki? Tengok Muaz baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kata kali kelima. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ke-10. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang dah 10 kan? Umar boleh rongkaikan kaki, duduk iftirash begitu, atau stay macam tadi. Sambung lagi. Allahumma ajirni minan nar, boleh. Allahumma ajirna minan nar, boleh. Saya guna Allahumma ajirni 7 kali Umar ya. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Ni beliau dah rongkai, tak mengapa. Kalau nak stay macam tu pun tak mengapa. Boleh ya? Untuk solat subuh dan baik, barangkali ini yang kedua terakhir. Jangan lupa baca Sayyidul Istighfar. Kenapa? Man qalaha, siapa yang baca waktu siang yakin lalu dia meninggal sebelum malam, ahli syurga. Siapa yang baca waktu malam sebegini meninggal sebelum pagi, ahli syurga. Paling kurang berapa kali baca? 2 kali. Bila bacanya siang? Sekali. Malam? Bila-bila waktu. Yang dikatakan siang itu apa? Pagi, tengah hari, petang. Tapi paling elok baca pagi. Yang dikatakan malam daripada subuh sampai ke maghrib, elok kita baca awal malam. Sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika fastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Untuk lebih yakin kita kena tahu maknanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Maknanya apa? Ya Allah, Engkau lah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Ada maknanya tu. Saya tak baca masa nanya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Satu istighfar yang mula-mula tadi saya bacakan hadisnya ini. Pahalanya berapa tadi? Seramai orang yang beriman laki dan perempuan. Ulama kata paling kurang baca 27 kali. Tapi yang ini kan mudah, bacalah 100 kali. Sama-sama astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Sekali lagi, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Baik. Sekarang baca salawat. Salawat banyak, tapi salawat ini jangan tinggal. Sebab Nabi sebut siapa yang baca salawat ini wajabat lahu syafa'ah, wajib baginya syafa'ah. Sama-sama ya.
Ikut saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba 'indaka yaumal qiyamah. Tu. Yang ni wajiban tahu, tak payah baca. Baca yang ini saja. Kemudian tambah sayyidina depan ini. Jadikan dia tambahan salawat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimah ini Allah sangat suka. Mula daripada mana pun tak apa. Kalau Allah suka, itu lebih besar daripada pahala. Begini. Siapa adik-adik, contoh, siapa yang tolong Tuan Haji dekat sini, maka Ustaz akan bagi dia RM50. Itu janji, contoh. Adik tadi pun bantu ada seorang haji di sini, urusan dia, lalu sepatutnya saya bagi berapa? 50 kan? Tapi saya suka sangat dengan perangai beliau. Perangai adik tadi itu. Tak perasan saya bagi dia 500. Kenapa saya suka? Mahal tak suka? Suka lebih mahal daripada ganjaran lagi. Bila Allah dah suka, lebih daripada syurga lagi. Dah Allah suka? Gitu nah. Sebab itu jangan tinggalkan subhanallah walham wa la ilaha illallah wallah. Di sini kan ada dikit munajat tu. Masa kosong-kosong daripada tak ada apa, bawa tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah 100 kali. Cukup dengan 100 kali. Yang salawat lain pula, tasbih lain pula, ya. Baik. Ada dua kalimat mudah disebut, berat dalam timbangan, disukai Allah Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil, sama-sama, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Baik, setakat itu dulu untuk perkongsian malam ini. Semua yang saya sebut tadi itu semua ada dalam buku. Saya dijazahkan ayahanda, bonda, asatidah, semua hadirin hadirat, termasuk yang ikut katanya pengajian pada malam ini melalui Zoom, katanya saya ijazahkan semua untuk mengamalkan apa yang ada dalam kitab ini, juga kitab ini, juga amalan orang saleh. Ini banyak amalan dalam ini, dan juga apa yang ada di dalam kitab ini. Saya ijazahkan semua amalan dalam kitab ini pada semua. Tuan-tuan sebut kami terima. Buku ini sebenarnya buku tentang akhlak Rasulullah SAW yang asal yang saya nak bicarakan di sini. Tapi bila saya lihat lebih elok saya ceritakan tentang bacaan, saya bicarakan yang tadi. Tapi kalau nak tahu tentang akhlak Nabi, macam mana Nabi dengan isteri, sabar, zuhud, tawakal, ada dalam buku. Ini ada 600 lebih hadis dalam kitab ini. Kalau nak tahu Nabi seorang yang pemaaf, seorang yang sabar, berani, tawakal, dengan isteri macam mana, hatta dengan orang kafir macam mana Nabi dengan binatang, dengan semut, dengan burung, semua ada dalam. Ini semua hadis, ada 600 lebih hadis dalam ini. Saya kata dulu, mudah-mudahan majlis kita ini malam ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkati kita semua. Allah bagi kita kekuatan dapat beramal, istiqamah dengan yakin. Allah bagikan kita husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang berasal ilmu yang kita amal-amal sedikit, belajar yang besar.